Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya wakil dari kumpulan kami bagi memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami. Nama saya Ryan Erendin Homex di Balangin dan seterusnya ahli yang kedua ialah Evely Esther Sylvester dan ahli yang ketiga ialah Winona James Widi. Itulah ahli kumpulan kami. Sebelum kami meneruskan pembentangan kami, alangkah baiknya saya menerangkan serba sedikit tentang isi kandungan yang akan kami bentangkan. Kandungan yang pertama ialah 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang kedua, hala tuju utama pendidikan negara kita. Ketiga, apa itu standar quality pendidikan Malaysia gelombang kedua. Keempat, peranan standar quality pendidikan Malaysia gelombang kedua dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara berdasarkan 5 standar utama. Dan yang kelima, hubungan standar quality pendidikan Malaysia gelombang kedua dengan guru berjiwa pendidik. Keenam, definisi guru berjiwa pendidik. Dan yang terakhir ialah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, sekarang saya akan mengulaskan tentang 5 aspirasi sistem pendidikan. 5 aspirasi sistem pendidikan ini ialah matlamat utama yang menekankan akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan bagi melahirkan generasi berilmu, berkemahiran serta berdaya saing demi kemajuan negara. Yang pertama ialah akses, pendidikan untuk semua. Akses merujuk kepada peluang pendidikan yang terbuka kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, lokasi geografi, atau status fizikal. Aspirasi ini menekankan bahawa pendidikan ialah hak asasi dan bukan keistimewaan. Malaysia berusaha memastikan semua kanak-kanak mendapat tempat di sekolah rendah dan menengah, termasuk semua mereka yang tinggal di kawasan pendalaman, orang asli dan pelajar berkeperluan khas. Contoh inisiatif yang boleh dilakukan, yang pertama sekali pembinaan sekolah di kawasan terpencil. Sebagai contoh, kawasan pedalaman ataupun perkampungan yang terpencil, terutama sekali di Sabah dan Sarawak. Yang kedua, program pendidikan khas integrasi iaitu PPKI untuk pelajar kurang upaya ataupun pelajar OKU. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi seperti pembelajaran digital untuk menjangkau pelajar di kawasan luar. Seterusnya ialah kualiti, pendidikan bertaraf dunia. Kualiti pendidikan merangkumi kurikulum yang relevan, pedagogi yang berkesan, guru yang kompeten, dan sistem penilaian yang menyeluruh. Aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cermelang dalam akademik, tetapi juga memiliki kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, dan kecekapan teknologi. Contoh inisiatif yang boleh dilakukan untuk merealisasikan aspirasi ini, pertama, pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM. Yang kedua, pelaksanaan program transformasi guru ataupun dikenali sebagai TPG. Dan akhir sekali, penekanan terhadap STEM dan TVET dalam menengah rendah. Aspirasi pendidikan yang ketiga ialah equity, kesaksamaan dalam pendidikan. Equity bermaksud memberi sokongan tambahan kepada pelajar yang memerlukan supaya mereka dapat mencapai tahap pencapaian yang setara dengan rakan sebaya. Ini termaksud pelajar dari keluarga berpendapatan rendah, pelajar luar bandar, dan pelajar minoriti. Matlamatnya ialah untuk mengurangkan jurang pencapaian dan memastikan tiada pelajar yang tercicir. Contoh inisiatif yang boleh dilakukan
dilakukan untuk merealisasikan aspirasi ini? Yang pertama sekali, pelaksanaan program bantuan seperti beasiswa kecil persekutuan dan rancangan makanan tambahan. Kedua, penempatan guru cemerlang di sekolah berprestasi rendah. Dan yang terakhir ialah penilaian berasaskan sekolah yang mengambil kira konteks pelajar. Seterusnya, aspirasi sistem pendidikan yang keempat ialah perpaduan, membina negara bangsa. Perpaduan dalam pendidikan bertujuan untuk memupuk semangat kebangsaan dan keharmonian antara kaum. Sekolah menjadi tempat terbaik untuk menyemai nilai toleransi, hormat menghormati, dan kerjasama. Aspirasi ini penting dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Contoh inisiatif yang boleh dilakukan, pertama, program REMOVE ataupun rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Seterusnya, aktiviti kokurikulum yang melibatkan pelajar dari pelbagai latar belakang, tidak kisahlah kaum, agama, dan bangsa. Dan yang ketiga, penekanan terhadap mata pelajaran seperti sejarah dan pendidikan moral yang banyak terapkan tentang pentingnya perpaduan antara rakyat berbilang kaum. Dan aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir ialah kecekapan, pengurusan sumber secara optimum. Kecekapan merujuk kepada penggunaan sumber pendidikan seperti bajet, tenaga pengajar dan teknologi secara berkesan dan berhemat. Aspirasi ini menekankan keperluan untuk sistem pendidikan yang responsif, telus dan berinovasi dalam menghadapi cabaran di masa hadapan. Contoh inisiatif yang boleh dilakukan untuk merealisasikan aspirasi ini, yang pertama sekali, pelaksanaan program bantuan seperti beasiswa kecil persekutuan dan rancangan makanan tambahan. Kedua, penempatan guru cemerlang di sekolah berprestasi rendah. Dan yang terakhir ialah penilaian berasaskan sekolah yang mengambil kira konteks pelajar. Kesimpulannya, 5 aspirasi sistem pendidikan ini menjadi asas penting dalam usaha melahirkan masyarakat yang berpengetahuan, berkualiti, bersatu padu dan berdaya saing mencapai kemajuan serta kesejahteraan negara. Selanjutnya, mari kita lihat hala 7 utama pendidikan negara. Hala 7 utama pendidikan negara yang pertama adalah memperkasakan pendidikan digital. Hala 7 ini menekankan kepentingan pengintegrasian teknologi dalam sistem pendidikan guru agar guru dan murid menjadi celik teknologi. Dunia kini bergerak pantas ke arah revolusi industri 4.0. Justru pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Fokus utamanya merupakan meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan alat digital seperti aplikasi pembelajaran, platform dalam talian, dan bahan interaktif. Yang kedua, menggalakkan murid menggunakan teknologi secara bijak, selamat, dan beretika, dan menyediakan infrastruktur digital seperti capaian internet, peranti, serta bahan pembelajaran digital di sekolah. Dan matlamat bagi hala 7 ini melahirkan generasi yang bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga pencipta dan penginovasi dalam bidang digital. Terusnya, menekankan kemahiran abad ke-21. Kemahiran abad ke-21 merangkumi 4 elemen utama yang sering dikenali sebagai 4K, yaitu komunikasi, murid dapat menyampaikan ide dengan jelas dan berkesan dalam pelbagai situasi. Dan yang kedua, kolaborasi, murid mampu bekerja sama dengan orang lain, menghormati pandangan berbeza,
dan menyumbang kepada kejayaan kumpulan. Dan yang ketiga, creativity. Murid digalakkan berpikir di luar kotak, mencipta ide baru, serta mencari penyelesaian inovatif. Dan yang keempat, critical, pemikiran kritikal. Murid mampu menganalisis, menilai, dan membuat keputusan berasaskan bukti serta logik. Matlamatnya di sini adalah melahirkan murid yang mampu bersaing dalam dunia yang kompleks, dinamik, dan penuh cabaran melalui pemikiran tinggi serta kebolehan menyesuaikan diri. Selanjutnya, melahirkan model insan berdaya saing global. Hala 7 ini bertujuan menghasilkan individu yang berilmu, berkemahiran, dan berakhlak tinggi, serta mampu bersaing di peringkat antara bangsa. Dalam era globalisasi ini, Malaysia memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga mempunyai kemahiran insania dan nilai sejagat. Dan fokus utama dalam hala 7 yang ketiga ini adalah memupuk penguasaan bahasa, khususnya bahasa Inggris dan bahasa lain. Dan yang kedua, meningkatkan kualiti pendidikan agar setaraf dengan standar global. Yang keempat, melatih murid supaya mempunyai daya tahan, keusahawanan, dan pemikiran global. Matlamat bagi hala 7 ini menjadikan murid Malaysia sebagai warga negara yang mampu memberi sumbangan bermakna bukan sahaja kepada negara, tetapi juga kepada komuniti dunia. Yang terakhir, menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan tidak seharusnya terhenti selepas tamat sekolah atau university. Hala 7 ini menekankan pentingnya pembelajaran berterusan agar individu sentiasa menambah ilmu, kemahiran, dan pengalaman mengikut perubahan zaman. Fokus utama dalam hala 7 yang keempat ini adalah menyediakan pelbagai laluan pembelajaran formal, bukan formal dan tidak formal. Yang kedua, menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam latihan kemahiran, kursus dalam talian atau program community. Dan yang keempat, membentuk budaya ingin tahu, membaca, dan belajar tanpa had umur. Dan matlamat bagi hala 7 ini melahirkan masyarakat berpengetahuan, knowledge society yang sentiasa berusaha memperbaiki diri dan menyumbang kepada kemajuan negara. Kesimpulannya, 4 hala 7 ini menggambarkan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan generasi masa depan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, dan sosial. Melalui pemerkasaan digital, kemahiran abad ke-21, pembangunan model insan, dan budaya pembelajaran sepanjang hayat, sistem pendidikan negara bergerak ke arah mencapai kecemerlangan global dan kesejahteraan nasional. Selain FPK, saya akan meneruskan dengan bahagian 6 aspirasi murid. Saya akan menguraikan lebih lanjut 6 aspirasi murid yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Merupakan ciri-ciri utama yang ingin dibentuk dalam diri setiap murid bagi melahirkan insan seimbang dan holistik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. FPK. Aspirasi murid yang pertama adalah pengetahuan. Aspirasi ini menekankan bahwa murid perlu menguasai ilmu yang luas, merangkumi pelbagai bidang seperti akademik, sains, teknologi, kemanusiaan, dan seni. Pengetahuan yang diperoleh tidak terhad kepada hafalan, tetapi juga kefahaman, aplikasi, dan kebolehan menghubung kaitkan ilmu dengan situasi kehidupan sebenar. Matlamat bagi aspirasi murid ini adalah untuk melahirkan murid yang berilmu, berfikiran terbuka, dan bersedia menghadapi cabaran abad ke-21 dengan kefahaman mendalam tentang dunia sekeliling. Aspirasi murid yang kedua adalah kemahiran berfikir. Murid perlu dilatih untuk berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Mereka digalakkan menyoal, menganalisis, menilai, dan mencipta ide baru.
Kemahiran berpikir aras tinggi, kebat, membantu murid menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bijak dalam pelbagai konteks. Matlamatnya adalah untuk membentuk murid yang mampu berpikir secara mendalam, bernas, dan berupaya menyesuaikan diri dalam dunia yang sentiasa berubah. Aspirasi yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Aspirasi ini bertujuan melahirkan murid yang mempunyai jati diri kepimpinan, boleh bekerja dalam kumpulan, memimpin dengan nilai murni, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat. Pemimpin yang baik bukan sahaja tegas, tetapi juga berempati dan beretika. Matlamatnya adalah menghasilkan murid yang mampu menjadi pemimpin berkesan, berintegriti, dan memberi impak positif kepada masyarakat. Aspirasi murid yang keempat adalah dwibahasa. Setiap murid perlu menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggris sebagai bahasa antarabangsa. Kecekapan dalam kedua-dua bahasa ini penting untuk komunikasi berkesan di peringkat tempatan dan global. Matlamatnya adalah membolehkan murid berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat serta berdaya saing dalam dunia globalisasi. Aspirasi murid yang kelima merupakan etika dan kerohanian. Aspek ini menekankan pembangunan sasya dalam nilai moral yang kukuh, berpaksikan ajaran agama dan nilai sejagat. Murid perlu memiliki sifat seperti jujur, amanah, bertanggung jawab, dan berdisiplin serta berakhlak mulia. Matlamatnya adalah melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, emosi, dan moral, serta mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai murni. Seterusnya, aspirasi murid yang terakhir atau yang keenam merupakan identiti nasional. Aspirasi ini menekankan semangat cinta akan negara, bangga menjadi rakyat Malaysia, dan menghargai kepelbagaian budaya. Murid perlu memahami sejarah, perlembagaan, rukun negara, serta tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dan matlamat bagi aspirasi yang keenam ini adalah membentuk warga negara yang patriotik, bersatu padu, menghormati kepelbagaian, dan berperanan aktif dalam membangunkan negara. Kesimpulannya, 6 aspirasi ini saling melengkapi antara satu sama lain bagi membentuk murid Malaysia yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, dan beridentiti nasional yang kukuh. Aspirasi ini menjadi panduan utama dalam sistem pendidikan negara ke arah melahirkan generasi yang mampu memimpin Malaysia ke arah kemajuan dan kesejahteraan sejagat. Baiklah, mari pula kita lihat pada bahagian peranan Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang 2 dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara berdasarkan 5 standard utama. Baiklah, kita teruskan dengan peranan Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang kedua dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara berdasarkan 5 standar utama. Tetapi sebelum itu, kita perlulah mengetahui apa itu Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang kedua. Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang kedua ataupun SKPMG kedua ialah instrumen penting yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, yaitu KPM. Instrumen ini juga digunakan bagi menilai dan menambah baik kualiti pengurusan serta pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan SKPMG 2 adalah selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, yaitu PPPPM 2013 hingga 2025 yang telah menjadi tunjang kepada aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Baiklah, kita teruskan dengan peranan Standar Pendidikan Malaysia Gelombang kedua dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara berdasarkan 5 standar utama. Standar yang pertama yaitu kepimpinan. Ia menjamin kepimpinan berwawasan, berintegriti, dan beraccountability di sekolah. Yang kedua
Ianya juga membantu pemimpin sekolah dalam menerjemahkan atau mentafsirkan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara dalam pelan strategik sekolah. Yang ketiga, ianya menyokong matlamat PPPM untuk melahirkan kepemimpinan transformasi pendidikan yang sangat berkesan. Aspirasi yang berkaitan dengan standar pertama ini ialah quality, kecakapan, dan perpaduan. Standar kedua pula ialah pengurusan organisasi. Ianya menggalakkan pengurusan sumber, keuangan, dan data secara sistematik dan juga telus. Yang kedua, ianya menyokong accountability dan kecakapan pengurusan selaras dengan aspirasi sistem pendidikan Malaysia. Yang ketiga, ia memastikan persekitaran pembelajaran di sekolah dalam kalangan murid yang selamat, kondusif, dan produktif. Aspirasi yang berkaitan dengan standar kedua ini ialah kecakapan, akses, dan quality. Dalam standar ketiga, yaitu pengurusan kurikulum, ko-kurikulum, dan hal ehwal pelajar murid ataupun HEM. Standar ini menyokong pembangunan murid secara holistik, akademik, sosial, dan juga ko-kurikulum. Ianya juga memastikan program kurikulum dan ko-kurikulum selaras dengan aspirasi murid dan keperluan abad ke-21. Seterusnya, ianya juga membantu melahirkan insan seimbang dalam kalangan murid dari segi intelek, rohani, sosial, emosi, dan jasmani, yaitu JERIS. Dalam standar ketiga ini, aspirasi yang berkaitan ialah pengetahuan, etika, dan kerohanian, dan juga identiti nasional. Manakala dalam standar keempat, yaitu proses pengajaran dan pembelajaran, atau lebih dipanggil sebagai PDPC, ianya menjamin PDPC yang bermutu, tinggi, interaktif, dan berpusatkan murid. Seterusnya, ianya menggalakkan guru bagi menerapkan kemahiran berpikir aras tinggi ataupun kebat dalam PDPC. Yang ketiga, ianya juga menyokong transformasi pendidikan abad ke-21, yaitu PAK 21 dan penggunaan teknologi. Aspirasi yang berkaitan ialah pengetahuan, kemahiran berpikir, dwi bahasa, dan quality. Seterusnya, standar yang kelima yaitu kemenjadian murid. Standar ini membantu dalam mengukur tahap keberhasilan murid secara menyeluruh dan bersepadu. Yang kedua, standar ini menilai pencapaian akademik, sosial, disiplin, dan ko-kurikulum murid-murid di dalam sekolah. Yang ketiga, standar ini membantu merealisasikan 6 aspirasi murid PPPM, yaitu pengetahuan, kemahiran berpikir, kepimpinan, dwi bahasa, etika, kerohanian, dan identiti nasional. Dan yang terakhir ialah standar ini bertujuan untuk melahirkan murid yang berilmu, berkemahiran, berakhlak, dan berjiwa patriotik. Aspirasi yang berkaitan dengan standar ini adalah 6 aspirasi murid, yaitu pengetahuan, kemahiran berpikir, kepimpinan, dwi bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional. Seterusnya, mari kita lihat apakah hubungan SKPMG 2 atau Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang 2 dengan guru berjiwa pendidik. Kini, saya akan menerangkan hubungan Standard Quality Pendidikan Malaysia Gelombang kedua dengan guru berjiwa pendidik. Hubungan yang pertama ialah membentuk guru yang profesional dan beraccountability. SKPM Gelombang kedua membantu guru untuk menilai keberkesanan PDPC dan sekaligus memperbaiki kelemahan atau kekurangan melalui refleksi kendiri. Hal ini boleh membentuk guru yang lebih bertanggung jawab dan profesional. Hubungan yang kedua
ialah meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenali sebagai PDPC. Standar keempat dalam SKPM gelombang kedua menekankan PDPC adalah berpusatkan murid. Guru berjiwa pendidik perlu melaksanakan pengajaran secara kreatif dan berkesan berdasarkan panduan ini. Hubungan yang ketiga ialah menyemai nilai profesionalisme dan semangat cinta akan profesion. SKPM gelombang kedua juga telah menekankan nilai kasih sayang, sabar, dan prihatin dalam mendidik murid-murid, sejajar dengan jiwa seorang pendidik yang luhur. Hubungan yang keempat pula ialah menggalakkan budaya penambahbaikan secara berterusan. Guru perlu menggunakan maklum balas daripada SKPM gelombang kedua bagi meningkatkan kemahiran pedagogi dan pengurusan di dalam bilik darjah. Hubungan yang terakhir ialah menyokong pelaksanaan aspirasi pendidikan negara. SKPM gelombang kedua telah membantu guru melahirkan murid yang seimbang dari pelbagai aspek seperti dari segi ilmu, sasiah, dan identiti nasional yang selaras dengan aspirasi negara. Sekarang kita akan memasuki definisi guru berjiwa pendidik. Definisi guru berjiwa pendidik ialah guru yang mengajar dengan keikhlasan, kasih sayang, dan niat untuk membentuk seorang insan yang berguna. Guru bukan sekedar mahu pelajar lulus peperiksaan, tetapi ingin melihat pelajar berjaya dalam kehidupan mereka. Seterusnya, mari kita lihat apa implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, kita teruskan dengan topik implikasi aspirasi dan hala 7 pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Implikasi yang pertama ialah memupuk komitmen dan nilai profesionalisme dalam kalangan guru. Aspirasi pendidikan menuntut guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi contoh teladan kepada murid. Guru berjiwa pendidik perlu memiliki integriti, empati, dan dedikasi tinggi dalam mendidik anak bangsa. Hala 7 pendidikan yang menekankan pembangunan insan seimbang menjadikan guru perlu sentiasa memperkukuh etika profesional dan menunjukkan komitmen terhadap kualiti pengajaran. Ini bermaksud guru perlu mendidik dengan hati, bukan hanya melaksanakan tanggung jawab sebagai pekerjaan. Sebagai contoh, guru yang berjiwa pendidik sentiasa prihatin terhadap keperluan murid, berusaha memahami latar belakang mereka, dan menyesuaikan kaedah pengajaran agar setiap murid berpeluang berjaya. Implikasi yang kedua ialah menuntut guru menjadi agen transformasi dan inovasi pendidikan. Aspirasi negara ke arah sistem pendidikan bertaraf dunia memberi implikasi bahawa guru perlu berperanan sebagai agen perubahan yang mampu menyesuaikan diri dengan arus kemajuan teknologi dan pedagogi baharu. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar mengikut perubahan, tetapi berusaha mencipta pendekatan kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Mereka perlulah berfikir kritis, berdaya saing, dan berupaya menggunakan teknologi digital secara berkesan bagi meningkatkan pengalaman dalam pembelajaran murid. Sebagai contoh, guru menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek atau pembelajaran digital interaktif untuk menarik minat murid dan meningkatkan kebersamaan PDP. Baiklah, kita teruskan dengan implikasi yang ketiga, yaitu menggalakkan guru mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Hala 7 pendidikan negara yang menekankan pembangunan guru profesional dan berterusan menuntut guru berjiwa pendidik untuk sentiasa meningkatkan ilmu serta kemahiran mereka.
Guru perlu menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan mengikuti latihan, kursus, dan perkembangan terkini dalam bidang pendidikan. Sikap ini mencerminkan jiwa pendidik sejati yang sentiasa haus akan ilmu demi memberi manfaat kepada murid. Sebagai contoh, guru yang bersemangat mengikuti bengkel pedagogi, digital, atau kursus dalam talian bagi menambah baik teknik pengajaran dan menunjukkan komitmen terhadap aspirasi pendidikan negara. Seterusnya yang keempat, mengukuhkan peranan guru sebagai pembina jati diri dan nilai murid. Aspirasi pendidikan negara juga menitikberatkan pembentukan sasya dan nilai moral murid. Guru berjiwa pendidik bertanggung jawab bukan sahaja membentuk kecemerlangan akademik, tetapi juga nilai kemanusiaan dan nilai patriotisme dalam diri murid. Hal ini selaras dengan matlamat melahirkan rakyat yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab kepada agama, bangsa, dan negara. Contohnya, guru mendidik murid agar menghormati perbedaan kaum, memupuk semangat kerjasama, dan menanam nilai kasih sayang sesama manusia. Kesimpulannya, secara keseluruhan, aspirasi pendidikan negara dan hala tuju pendidikan memberi implikasi besar terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik yang bukan sahaja cemerlang dari segi profesionalisme, tetapi juga berperanan membina insan dan masyarakat yang holistik. Guru berjiwa pendidik ialah tonggak utama kejayaan sistem pendidikan negara karena mereka mendidik dengan penuh kasih, tanggung jawab, dan keikhlasan demi mencapai matlamat pendidikan negara ke arah kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Sebagai penutup, izinkan kami mengingatkan diri dan rakan seperjuangan, menjadi guru bukan sekadar satu profession, tetapi satu amanah suci. Jiwa pendidik yang tulus akan terus hidup dalam setiap anak didik yang kita bentuk. Dengan semangat berjiwa pendidik, marilah kita bersama-sama memartabatkan profesion keguruan di era digital ini. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda.